Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita, diberikan kesihatan kepada kita, sehingga kita dapat masuk pada bulan yang penuh barakah, bulan Sya'ban, dan kita berada pada hari yang barakah, iaitu pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Akthiru minas salati alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar." Perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat. Dan kita berada pada bulan Sya'ban, bulan yang mana dianjurkan untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang mana ayat ini diturunkan juga pada bulan Sya'ban, yang mana ulama memberitahu bahawa bulan Rajab itu merupakan bulan istighfar, bulan untuk memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban merupakan bulan kasratus salah alal habib, untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Dan istighfar dan selawat yang kita lakukan ini pada hakikatnya adalah mempersiapkan diri kita untuk masuk pada bulan Ramadan. Berkata para ulama, istighfar dan selawat ini merupakan antara perkara yang paling penting, perkara yang paling utama untuk kita perbanyakkan, terutamanya di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman yang mana tidak ada yang lebih mendatangkan manfaat kepada seseorang itu daripada amalan-amalan, melainkan dari memperbanyakkan istighfar dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan barang siapa yang membiasakan dirinya untuk memperbanyakkan istighfar dan selawat dan amal-amal salih yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan seperti ini, maka dia akan masuk pada bulan Ramadan dengan keadaan yang sudah bersemangat, dalam keadaan yang sudah bersedia untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia dah bersiap sedia. Dia dah ada warm up sebelum masuk bulan Ramadan dengan dilatih dirinya untuk memperbanyakkan istighfar. Telah dilatih dirinya untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga apabila tiba bulan Ramadan, lidahnya telah terbiasa dengan zikir, tubuh badannya telah dibersihkan daripada kotoran-kotoran dosa, sehingga ia menjadi ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan bahawa dalam bulan Sya'ban ada beberapa perkara yang berlaku. Ada beberapa perkara yang penting yang berlaku pada bulan Sya'ban. Antaranya, dibelahkan bulan itu buat baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai satu mukjizat kepada baginda. Dibelahkan bulan kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai satu mukjizat kepada baginda. Yang mana dikatakan bahawa sekarang ini mereka-mereka yang mengkaji daripada bulan dan sebagainya memang mendapati bahawa bulan itu pernah terbelah suatu ketika dahulu. Dan ini hanyalah menguatkan keyakinan orang Islam yang telah kuat keyakinan mereka tentang apa-apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak berkata-kata, tidak bertutur, melainkan tidak bertutur dengan hawa nafsunya, kecuali ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sewajarnya kita orang Islam tidak perlu menunggu daripada kajian-kajian saintis dan sebagainya untuk menguatkan kepercayaan kita tentang apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila didatangi oleh Abu Lahab ataupun Abu Jahal sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ya, ini dia mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Syuf, saudara kamu ataupun sahabat kamu ini mengatakan bahawa dia pergi dan balik Baitul Maqdis dalam sebahagian malam, dalam jangka masa sebahagian malam. Sedangkan orang Arab pada zaman dahulu nak pergi daripada Makkah ke Palestin mengambil masa kurang lebih 1 bulan perjalanan. Nak pergi 1 bulan, nak balik 1 bulan. Dan dikata sahabat kamu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwa bahawa dia pergi dan balik dalam jangka masa yang sebahagian malam. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mempunyai keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak teragak-agak, tidak perlu berfikir untuk memberi jawapan lain selain daripada mengatakan in qala faqad sadaq. Jikalau itu yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau berkata benar. Aku mempercayai perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau membawa khabar yang lebih jauh daripada Baitul Maqdis, iaitu beliau membawa khabar daripada langit, daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana jaraknya lebih jauh, dan aku membenarkan. Aku tidak ada masalah untuk membenarkan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau mengatakan, yakni jarak perjalanan di antara Makkah dan Baitul Maqdis itu merupakan lebih mudah untuk aku membenarkan. Wa hakadzal iman. Dan inilah iman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat keadaan di sekeliling kita, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan setiap perkara, mencipta setiap perkara, mengurus tadbirkan setiap perkara dengan kesempurnaan yang luar biasa, dengan ketelitian yang luar biasa. Bukan hanya daripada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta yang kita tahu, bahkan berapa banyak daripada perkara-perkara yang tidak kita ketahui yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara tersebut diurus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia lahir ke atas muka bumi ini sampai dia meninggal dunia, semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha meliputi dan maha luas Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berlaku pada tangan-tangan para nabi dan juga pada tangan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala merupakan satu perkara yang mudah untuk dipercayai bagi orang-orang yang mempunyai keimanan kepada Allah, yang meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perkara yang berlaku di bulan Sya'ban adalah dibelah bulan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Telah dekat as-sa'ah, yakni hari kiamat, waktu hari kiamat itu telah dekat. Wanshaqqal qamar, dan bulan itu telah terbelah dua buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang berlaku juga pada bulan Sya'ban
diubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah Makkah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami melihat kamu sering melihat ke arah langit dengan harapan turun perintah kepada kamu agar supaya diubah kiblat itu daripada Baitul Maqdis ke kota Makkah. Adab yang diajarkan ataupun yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai sesuatu keinginan, akan tetapi yang ini malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini malu untuk minta sebagai satu adab yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kekasihnya pertama secara khusus dan juga kepada umatnya secara umum. Yang ini dia tidak minta apa-apa yang diinginkan, bahkan dia menunggu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memang telah berikan banyak perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meminta. Sebagai seorang kekasih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak diberikan pemberian sebelum diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kisah Nabi Musa alaihi salam, ya ini beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu ingin berdakwah kepada Firaun. Beliau minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dada aku, permudahkanlah urusan aku, yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan bukalah simpulan pada lidah aku sehingga mereka dapat faham dakwahku ataupun perkara yang aku sebutkan. Akan tetapi apabila sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak perlu minta agar supaya dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan terlebih dahulu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum dipinta. Alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah aku telah melapangkan dada kamu? Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami telah meninggikan sebutan kamu. Yang mana apabila ditanya oleh Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu tahu bagaimana nama kamu itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, dan kemudian Jibril mengatakan bahawa tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, melainkan nama kamu disebutkan bersamanya. Dalam laungan azan disebutkan nama Allah, kemudian disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tasyahud disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat syahadah disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diangkatkan nama Rasulullah ini bersama nama Allah. Mana-mana bila-bila masa nama Allah disebutkan, maka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia juga akan disebutkan. Maka kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat keuntungan, mendapat keutamaan, mendapat kemuliaan untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihim afdhalus salatu wassalam, sebaik-baik nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Allah, la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau menyia-nyiakan aku. Janganlah engkau menyia-nyiakan aku yauma yub'atsun, pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang mana harta dan anak pinak tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, dengan hati yang tidak membawa apa-apa kotoran, dengan hati yang tidak membawa apa-apa kebencian kepada orang-orang lain, kepada orang Islam secara khusus. Akan tetapi apabila tiba menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengiya-iyakan kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu ma'ahu,
dan mereka yang berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Nabi Ibrahim, dia perlu minta untuk diri dia sendiri. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diberikan kepadanya sebelum dipinta, bahkan diberikan kepadanya dan kepada orang-orang yang ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kaedah bahasa Arab, ya ini mereka-mereka yang mengikuti daripada orang yang tinggi akan ditinggikan oleh Allah. Mereka-mereka yang mengikut orang yang tinggi akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tabi' lil marfu', yakni orang yang mengikut orang yang ditinggikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, akan menjadi orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari akhirat, untuk menjadi orang-orang yang mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada percakapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada akhlak dan adabnya baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan pengikutan, dengan sempurnanya pengikutan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ditinggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkara yang lebih penting daripada kita diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diangkat darjat kita di dunia ini hanya sementara, kita mendapat pangkat, kita mendapat nama, kita mendapat gelaran dan sebagainya, hanya di dunia. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, paling lama 100 tahun. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70. Ya, ini umur umat-umat aku di akhir zaman ini di antara 60 hingga 70 tahun. Maksudnya kalau kita dah sampai 60-70 tahun, tu dah ada ekstra. Allah Subhanahu wa taala dah bagi bonus lebih. Akan tetapi kebanyakannya umur mereka 60 hingga 70 tahun. Dan berapa ramai sekarang ni, terutama di waktu Covid, berapa ramai daripada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat yang meninggal dunia sebelum sampai umur 60 tahun. Bahkan kadang-kadang sebelum sampai umur 40 tahun, yang mana dikira 40 tahun tu umur matang di dalam Islam. Pun kadang tak sampai 40 tahun telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur dan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dijadikan kita daripada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka diubah kiblat ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, di atas keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini Nabi ingin agar supaya kiblat itu ditukar kepada Kaabah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi keinginan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara juga yang berlaku di bulan Ramadan, di bulan Syaban, adalah diangkat amalan kita, dipersembahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap daripada amalan kita, sebelum kita lakukan, sewaktu kita lakukan, selepas kita lakukan dan sebagainya. Yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi. Akan tetapi diadakan persembahan amalan, catatan amalan ini agar supaya untuk menegakkan keadilan, untuk menunjukkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan wa kafa billahi syahida, cukup Allah Subhanahu wa taala itu sebagai saksi ke atas hamba-hambanya. Akan tetapi dijadikan seluruh ataupun setiap makhluk yang berada di sekeliling kita ini sebagai saksi kepada kita pada hari kiamat nanti atas apa-apa yang kita lakukan. Bahkan diri kita sendiri, bahkan tubuh badan kita sendiri akan dijadikan saksi ke atas kita pada hari kiamat nanti atas apa-apa yang kita lakukan. Jikalau baik, maka baiklah, dan kalau buruk, maka buruklah perkara tersebut. Maka persembahan diangkat amalan tersebut pada bulan Syaban secara khusus, yakni setahun sekali diangkat amalan kita pada bulan Syaban. Adapun dalam hadis disebutkan juga bahawa amalan-amalan kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara mingguan. Secara mingguan juga amalan-amalan kita diangkatkan dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari Isnin dan hari Khamis. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sebab beliau berpuasa pada hari Khamis juga
adalah agar supaya sewaktu amalannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berada dalam keadaan berpuasa. Begitu juga bulan Syaban, apabila ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, narakum nuksirus saum, yakni kami melihat kamu banyak berpuasa pada bulan Syaban hingga seakan-akan tidak berbuka pada bulan Syaban. Maka Nabi mengatakan bahawa bulan Syaban ini bulan yang mana diangkatkan amalan hamba-hamba, dan aku ingin apabila amalan aku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni aku berada dalam keadaan berpuasa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni ubudiyah, pengabdian, penghambaan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilindungi, dipelihara oleh Allah, maksum, yakni tidak, yakni liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, diampun segala dosa-dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang, dipelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan dosa-dosa. Akan tetapi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin Allah melihat keadaannya dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak ada orang yang hatinya lebih hadir bersama Allah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih banyak berzikir, yang lebih ingat kepada Allah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih kenal Allah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kerana pengetahuan Nabi tentang keagungan Allah, maka dia sentiasa dan sering menunjukkan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila Sayyidatina Aisyah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam sehingga bengkak kaki baginda, maka dijawab oleh Rasulullah, afala akunu abadan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Maka makin banyak hadir rasa kesyukuran dalam hati kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, maka sepatutnya lebih banyak ibadah, lebih banyak pengabdian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan rasa syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebabkan kekurangan rasa kesyukuran dalam hati, kurang menghadirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, yang mana menyebabkan kita kurang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan berkat hari Jumaat dan berkat bulan Syaban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh daripada kita ni dan ahli keluarga kita, anak-anak kita ni dijadikan oleh Allah daripada hamba-hambanya yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai hakikat kesyukuran di dalam hati mereka dan juga hakikat syukur pada anggota tubuh badan mereka, sehingga kita diberikan nikmat, ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum, jikalau kamu bersyukur maka pasti kami akan tambah daripada nikmat-nikmat tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa la azidannakum, dan kami pasti akan tambah nikmat kami kepada kamu, yang ini paling kurang nikmat yang sudah ada itu tidak akan diambil. Nikmat yang sudah ada itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita bersyukur, paling kurang nikmat yang dah ada tu insya-Allah tidak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu juga dikatakan bahawa setiap hari amalan kita pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para malaikat di waktu subuh dan di waktu maghrib. Jadi malaikat yang shift pagi, dia akan turun sebelum subuh. Dia akan salat berjemaah dengan orang-orang yang menghadiri salat jemaah pada waktu subuh. Akan mula bekerja lepas salat subuh sehingga waktu maghrib. Tiba waktu maghrib, akan salat berjemaah bersama orang-orang yang menghadiri salat jemaah pada waktu maghrib, dan kemudian selepas maghrib dia akan naik bersama catatan amalan-amalan siang hari, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada siang hari. Dan malaikat shift malam pula, dia akan turun sebelum maghrib. Dia akan turun sebelum maghrib, salat bersama hamba-hamba yang menghadiri solat maghrib, bekerja sepanjang malam untuk mengambil catatan amalan-amalan, dan dia akan berhenti pada waktu subuh, solat subuh berjemaah. Lepas subuh dia akan bawa naik buku catatan. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, bagaimana engkau tinggal hamba-hambaku, bagaimana keadaan kamu meninggal hamba-hamba aku, maka malaikat menjawab, ya Allah, ya ini aku
sewaktu aku turun, aku melihat mereka dalam keadaan salat. Begitu juga sewaktu aku naik, aku meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Maka beruntunglah orang-orang yang sentiasa hadir dalam salat berjemaah di waktu subuh dan di waktu maghrib, kerana di waktu itu malaikat-malaikat pun akan hadir sekali untuk salat bersama orang-orang yang hadir pada salat tersebut. La ilaha illallah. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umat kamu, i'malu, beramallah, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kerana Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui atau akan melihat akan amalan-amalan kamu. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah juga akan melihat, akan dipersembahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan amalan-amalan kita. Begitu juga dengan sebahagian orang-orang mukminin yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat melihat daripada amalan-amalan baik daripada orang-orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Dipersembahkan amalan-amalan umat aku kepada aku. "In wajadtu khairan hamidtallah alaih." Kalau aku mendapati bahawa amalan-amalan mereka ini baik, maka aku bersyukur, aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah berikan kepada umat-umat aku. "Wa in wajadtu ghaira dhalik." Akan tetapi kalau aku mendapati bahawa amalan-amalan umat aku ini selain daripada yang baik, ini hatta Nabi tidak menyebutkan perkara yang buruk. Nabi kata kalau aku mendapati amalan mereka selain daripada yang baik, istaghfartu lakum, maka aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala buat kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini manfaat baginda sallallahu alaihi wasallam, syafaat baginda ini bukan hanya sewaktu baginda hidup, bahkan sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam berada di alam barzakh pun baginda masih mendatangkan manfaat kepada kita. Dan begitu juga di hari kiamat nanti, sewaktu kebangkitan, sewaktu di padang mahsyar, sewaktu titian sirat, sewaktu nak masuk syurga dan sebagainya, ke semua tempat-tempat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan kita, yang mana pada waktu tersebut yang penuh dengan kerisauan, yang penuh dengan kepanasan, yang penuh dengan kesengsaraan dan ini keadaan yang sangat teruk. Akan tetapi nabi-nabi lain semua akan mengatakan nafsi nafsi, ya ini semua aku sendiri-sendiri. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha. Nabi tak lupakan kita, tapi Nabi kata akulah orangnya yang akan dapat menolong umat-umat aku, dan bukan hanya umat aku, bahkan keseluruh daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pertolongan daripada syafaatnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan, perkataan-perkataan yang keluar daripada lidah kita ini yang akan menyakiti hati baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap daripada perbuatan dan amalan kita dipersembahkan kepada baginda, dan pastinya perkara-perkara yang tidak elok akan menyedihkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita mengetahui bahawa amalan-amalan ini akan dipersembahkan kepada Allah, akan dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harapkan agar supaya kesedaran ini semakin kuat di dalam hati kita, sehingga kita tidak menuturkan apa-apa perkataan melainkan yang menggembirakan hati Rasulullah dan mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada perbuatan, tidak keluar, ini tidak kita lakukan sesuatu perkara melainkan daripada perkara-perkara yang mendatangkan keridaan Allah dan keridaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang paling layak untuk kita mendapat keridaan mereka kalau kita benar-benar orang yang beriman. Yani kalau kita benar-benar orang yang beriman, kita tak kisah orang lain marah kita, orang lain tak suka kepada kita, mafi muskilah, tak ada masalah. Yang penting Allah sayang kepada kita, yang penting Rasulullah sayang kepada kita, dan kita lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam bulan Sya'ban ada satu bulan yang mana, ataupun ada satu malam yang agung. Dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang diagungkan hatta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan bahawa 5 malam yang mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam yang mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malam Jumaat, iaitu malam semalam.
Ini daripada azan maghrib sehingga ke subuh, apa-apa yang dipanjatkan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalul lailah min Rajab, dan malam pertama daripada bulan Rajab pun dah telah berlalu, dan wa lailatin nisf min Sya'ban, dan malam 15 Sya'ban ataupun pertengahan Sya'ban, yang mana insya-Allah kita akan beberapa hari lagi, ini hari Ahad, malam Isnin insya-Allah. Wa lailatul qadr wa lailatai al-Eid, dan juga malam Lailatul Qadar, dan juga 2 malam raya. 2 malam raya. Maka 5 malam ini doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam athar, disebutkan dalam riwayat bahawa pada malam Lailatul Nisf min Sya'ban ini air Zam-Zam ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan yang mana nampak perbezaannya daripada malam-malam lain. Mungkin malam-malam lain pun ditambah juga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi secara khusus disebutkan dalam riwayat bahawa air Zam-Zam itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Disebutkan satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa pada satu ketika, iaitu pada malam Lailatul Nisf min Sya'ban, Nabi SAW mendatangi, yakni giliran Sayyidatina Aisyah ataupun giliran Nabi untuk mendatangi rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada malam tersebut Nabi datang, Nabi baring sekejap, kemudian Nabi bangun. Nabi pun solat. Nabi pun solat lama, sehingga Sayyidatina Aisyah bila terjaga tengok Nabi tak ada, dia pun risau. Rasulullah, mana Rasulullah pergi? Tengok Rasulullah tengah berdiri sembahyang. Jadi bila tengok Rasulullah sembahyang, Sayyidatina Aisyah pun tunggu lama, sampai Sayyidatina Aisyah mengatakan, sampai aku terfikir takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni meninggal. Punya lama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan sujud, sehingga Sayyidatina Aisyah menyangka ataupun merasakan takut Rasulullah wafat, waliyadzubillah. Maka Sayyidatina Aisyah pun bangun, cuit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuit dan nampak Rasulullah bergerak. Jadi bila habis daripada salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, adhananta anna an-nabiyya qad khasa bika. Wahai Aisyah, tahukah kamu malam apakah ini? Tahukah kamu malam apakah ini? Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, qultu la wallah ya Rasulullah, walakinni dhanantu annaka qad qubid li tuli sujudik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah, malam ini merupakan malam Lailatul Nisf min Sya'ban, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai pandangan yang khusus kepada hamba-hambanya pada malam Lailatul Nisf min Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi setiap mereka yang beristighfar pada malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kepada sesiapa yang meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka-mereka yang mempunyai hasad dengki antara satu dengan yang lain akan ditunda pengampunan mereka, akan ditunda kerahmatan mereka. Yang semua orang akan diberikan pengampunan oleh Allah, semua orang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang-orang yang mempunyai hasad dengki tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, bahkan akan ditunda. Sampai bila? Sampai mereka bertaubat, sampai mereka membersihkan hati mereka daripada sifat hasad dengki ataupun ketidakpuashatian kepada orang muslim yang lain. Wa hakadha. Dalam hadis lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan pada malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Begitu juga pada malam awal Ramadan. Malam pertama daripada Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa hamba-hambanya kecuali beberapa golongan. Beberapa golongan. Golongan yang pertama siapa? Golongan yang pertama adalah mereka-mereka yang mendurhakai kedua ibu bapa. Mereka-mereka yang mendurhakai ibu bapa tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum sampai malam Lailatul Nisf min Sya'ban dan juga sebelum masuk bulan Ramadan, kalau kita ada terbuat silap, kalau kita ada terkhilaf dengan terutamanya kedua ibu bapa kita minta mohon maaf daripada mereka agar supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ridal walidain. Iaitu keridaan Allah itu bergantung kepada keridaan ibu dan ayah kita. Dan kita sebagai ibu dan ayah, kalau boleh, kalau anak-anak ada terbuat salah, sebelum mereka minta maaf, kita dah maafkan. Kerana apa? Kita tahu
pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak kita itu lebih besar ganjarannya daripada kita nak yakni tahan sifat marah tu. Sebab apa? At the end of the day anak kita juga. At the end of the day anak kita juga. Jadi kalau boleh sebagai ibu dan ayah, kalau anak-anak kita ada terbuat silap ataupun ada tercakap perkara-perkara yang salah dan sebagainya, kita maafkan mereka. Dan kita sebagai anak, kalau kita ada tercakap salah ataupun terkhilaf dengan kedua ibu bapa kita minta maaf kepada mereka. Dan yang golongan yang kedua adalah mereka-mereka yang mempunyai hasad dengki. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam hadis, disebutkan orang-orang yang mempunyai hasad dengki di antara satu sama lain ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka berbaik, berdamai antara kedua mereka. Maka kalau kita ada buat salah kepada sesiapa pun, ataupun kita ada rasa marah kepada sesiapa pun, terutamanya orang-orang Islam, maka kita kita minta maaf daripada mereka agar supaya kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, selagi mana kita ada kebencian dalam hati kita, kita ada sifat hasad dalam hati kita ini, kita wali'adzubillah tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam-malam yang mulia. Naam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. Janganlah kamu menyimpan ketidakpuashatian kepada satu dengan yang lain. Akan tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersaudara. Disebutkan juga dalam hadis bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan. Cukup seseorang itu dianggap sebagai melakukan satu kejahatan kalau dia memandang rendah kepada orang Islam yang lain. Kalau dia memandang rendah kepada orang Islam yang lain, maka sebelum masuk pada malam Lailatul Nisf min Sya'ban, dan kalau boleh daripada sekarang kita pasang niat, ya Allah, kalau sebelum ni aku ada terpandang mana-mana orang Islam dengan pandangan rendah, aku menganggap diri aku ni lebih baik daripada dia, ataupun aku menganggap dia ni sebagai orang ni tak ada pangkat ataupun tak ada kedudukan di sisi masyarakat dan sebagainya, akan tetapi dalam hati dia ada kalimah la ilaha illallah, ya Allah, aku bertaubat daripada saat ini, ya Allah, aku tidak ingin untuk melihat mana-mana wajah orang Islam dengan pandangan yang hina, aku tidak ingin untuk melihat mana-mana wajah orang Islam ini dengan pandangan rendah, ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Dan kita mohon dengan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan agar supaya kita tak gunakan mata kita ini untuk memandang rendah kepada mana-mana daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, dalam hadis lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim dengan muslim yang lain, ya ini adalah haram. Apa yang haram? Darah mereka adalah haram, harta mereka adalah haram, maruah mereka juga adalah haram. Ya, maka kita tak boleh nak menyakiti mana-mana orang Islam, kita tak boleh nak mengambil apa-apa harta orang-orang Islam tanpa izin, dan juga kita tidak boleh suka-suka hati nak mengumpat ataupun nak menyakiti hati orang-orang Islam, kerana semuanya adalah haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian golongan yang seterusnya yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Lailatul Nisf min Sya'ban, juga pada malam-malam Ramadan, adalah mereka-mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Mereka-mereka yang memutuskan hubungan silaturahim ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka telah melalui Ramadan itu sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Akan tetapi selagi mana mereka memutuskan tali silaturahim, waliyadzubillah, mereka ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qati'ur rahim mal'unun wa in mata fi jawfil Ka'bah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka meninggal dunia di dalam Kaabah. Ya, ini bukan senang nak meninggal dalam Kaabah, akan tetapi kalaulah satu orang ini dipilih untuk meninggal dunia di dalam Kaabah, akan tetapi dia memutuskan silaturahim, maka dia tidak akan dimaafkan, bahkan dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waliyadzubillah. Dan di dalam Al-Quran ada 3 tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. La ilaha illallah. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, yang kedua dalam surah Ar-Ra'd, yang ketiga dalam surah Muhammad.
Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innar rahmata la tanzilu ala alqaum wa fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat tidak akan turun ke atas satu golongan, satu kaum, satu kelompok yang mana di dalam mereka terdapat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Yang ini dia bukan hanya mendatangkan mudarat kepada diri dia sendiri, bahkan dia mendatangkan mudarat kepada mana-mana tempat dia pergi. Mana-mana tempat dia pergi, kalau dia memutuskan silaturahim, yakni rahmat Allah tidak akan turun di tempat tersebut. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Yang ini nak menyambung tali silaturahim bukan satu perkara yang mudah. Terkadang memang ianya berat untuk hati ni nak memaafkan. Dan terutamanya kadang-kadang memang orang lain memang buat salah. Yang salahnya orang lain. Tapi kita bermuamalah, kita ni berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pengampunan daripada Allah. Kita nak mendapat pandangan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nak keridaan Allah ini bukan satu perkara yang murah untuk nak dapat, maka ianya perlu daripada kesusahan daripada kita sehingga melayakkan kita untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang silaturahim ini terputus atas sebab-sebab yang remeh ataupun atas sebab-sebab yang tidak berharga, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan harta pusaka, disebabkan pangkat dan sebagainya, ataupun disebabkan apa-apa perkara dunia ini, maka diputuskan tali silaturahim. Sedangkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Dunia dan seisi-isinya itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena tahu kita punya priority, mana yang lebih utama, mana yang lebih penting untuk kita. Kita punya aim, adakah keridaan Allah itu lebih penting ataupun perkara dunia lebih penting. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu itu akan sirna, akan musnah. Akan tetapi apa yang kamu simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kekal. Dan currency ataupun mata wang di akhirat hanyalah amalan-amalan salih yang diterima oleh Allah. Dekat akhirat nanti masuk je kubur, ringgit kita ke, Singapore dollar ke, rupiah Indonesia ke, apa-apa mata wang tidak akan bernilai, tak ada nilai. Gold coin ke, silver coin ke, apa ke, tak ada apa yang bernilai melainkan amalan-amalan salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cuba jaga daripada amalan-amalan salih. Sedikit amalan salih kita ni tak banyak, dan yang tak banyak ni berapa banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut nanti kita pergi di akhirat nanti dengan tidak membawa apa-apa amalan, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Naam, dan orang yang seterusnya ataupun golongan yang seterusnya yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sahibul muskirat ataupun mudminul khamr, orang yang tidak berhenti daripada minum minuman keras ataupun perkara-perkara, mengambil daripada perkara-perkara yang memabukkan. Naam, disebutkan dalam hadis, idza mata mudminul khamri laqiyallah ka'abidil wathan. Orang yang mengambil daripada minuman keras ataupun perkara-perkara yang memabukkan, apabila mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berjumpa dengan Allah seakan-akan mereka ini sebagai penyembah berhala, yakni berada dalam luar agama Islam, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Maka kita cuba jaga diri kita, pastikan sebelum masuk bulan Lailatul Nisf min Sya'ban ataupun sebelum masuk bulan Ramadan, yakni kita perkara-perkara, tak ada perkara yang tertangguh. Yakni kita punya hubungan dengan ibu bapa kita bagus, hubungan kita dengan adik-beradik kita, saudara mara kita dan seluruh orang Islam bagus, tak ada marah-marah, tak ada hasad dengki, tak ada puas hati dan sebagainya. Dan kita pastikan bahawa hubungan tali silaturahim kita bersama ahli keluarga pun terjaga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan kemudian kita masuk pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini, sebelum masuk pada bulan Ramadan, Allah dah tetapkan orang-orang yang berjaya pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan siapa orang yang akan berjaya, siapa orang yang akan celaka di bulan Ramadan. Orang yang berjaya di bulan Ramadan, sebelum masuk lagi bulan Ramadan, mereka dah buat plan, mereka dah buat susun jadual waktu apa yang mereka ingin lakukan di bulan Ramadan. Yang ini antaranya kita niat, alhamdulillah sekarang ni dah boleh solat di masjid,
dibuka ruang untuk masjid untuk kita nak solat berjemaah, kita pasang niat, ya Allah, pada bulan Ramadan tahun ini aku berazam, aku berniat, ya Allah, setiap solat fardu aku ingin menunaikan di masjid, ya Allah. Solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, ya Rab, berilah aku kekuatan agar supaya aku dapat jaga di bulan Ramadan ini, agar supaya solat fardu aku dapat jaga di masjid. Terutamanya solat-solat yang berat, solat subuh, solat maghrib, waktu nak buka puasa dan sebagainya, kadang-kadang berat untuk nafsu ni nak lakukan, akan tetapi kita pasang niat, ya Allah, berilah aku kekuatan agar supaya aku dapat jaga untuk melakukan solat fardu di masjid melakukan solat fardu di masjid. Begitu juga kita pasang niat, ya Allah, mungkin tahun ini aku kurang daripada baca Al-Quran, ataupun mungkin tahun lepas mungkin aku dapat khatam 1 kali Al-Quran dalam bulan Ramadan, ya Allah, tahun ini bagilah aku kekuatan untuk nak baca lebih daripada khataman Al-Quran. Kalau kita baca kisah-kisah orang-orang salih seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan di luar salat, ataupun dalam salat ataupun luar salat tu 60 kali. Tu tak masuk yang sebalik ni. Wahakadha, yakni bila tiba bulan Ramadan, khalas, tak ada benda lain, kitab diletak ke tepi, amalan-amalan lain diletak ke tepi, hanya memfokuskan waktu mereka dengan Al-Quran. Jadi kita ni umat akhir zaman sekarang ni, kita punya cubaan adalah apa? Macam mana nak letakkan ke tepi kita punya handphone, yang apa ni, syaitan kecil zaman kita ni adalah telefon. Macam mana kita dapat nak letak telefon kita ke tepi, ataupun kalau tak boleh nak letak 100%, kita pasang niat, ya Allah, kita ada set timing, aku hanya check aku punya Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, hanya ada time, mungkin setengah jam atau tak lebih daripada itu. Wahakadha. Dan kalau boleh, perkara-perkara yang melalaikan daripada telefon dan media laman sosial ini semua, kita hadkan, terutamanya bulan Ramadan. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk tidak membazir masa aku, kerana setiap saat di bulan Ramadan ini sangat berharga. Setiap saat di bulan Ramadan ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa samtus saim zikrun, senyapnya orang yang sedang berpuasa ini dikira sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang-orang yang sedang berpuasa adalah ibadah, dikira sebagai ibadah. Wa du'auhu mustajab, doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa amaluhu mudha'af, dan amalan-amalan mereka ini dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak nak satu saat pun yang berlalu pada bulan Ramadan melainkan kita mendapat hasil ataupun mendapat keuntungan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak satu saat pun berlalu melainkan kecuali kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita cakap benda-benda yang tak perlu, baik kita senyap. Sebab bila kita senyap dikira sebagai zikir. Kalau kita bercakap benda yang tak perlu, maka dianggap sebagai dosa, dan dosa di bulan Ramadan ini juga dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan amalan-amalan kita yang tidak baik ini dan digantikan dengan amalan-amalan yang baik. Dibersihkan hati kita dan akhlak-akhlak kita, sifat-sifat yang ada dalam hati kita ini, perkara-perkara yang buruk dibuang jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan sifat-sifat yang mulia, yang digantikan dengan sifat-sifat Al-Quran, digantikan dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mendapat pandangan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada malam pertama bulan Ramadan, yang mana disebutkan dalam hadis, idza kana awwalul lailah min Ramadan, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, nazarallahu ila khalqih, Allah melihat dengan pandangan yang khusus, dengan pandangan rahmat kepada hamba-hambanya. Dan apabila Allah memberikan pandangannya yang khusus kepada hambanya, lam yu'adzibhu abada, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang mendapat pandangan Allah selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dan zuriat kita mendapat pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling baik untuk kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita dan umat Islam seluruhnya, dan diangkat segala wabak penyakit terutamanya COVID-19 daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat menunaikan ibadah kita dengan lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum.